wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah kita sambungan daripada hadis yang kita baca pada minggu-minggu yang lepas. Masih lagi kita membincangkan hadis tentang taubat para sahabat yang tidak menyertai di dalam peperangan Tabuk. Sahabat yang tidak menyertai dalam peperangan Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengenakan satu tindakan kepada mereka. Ini menunjukkan bahawasanya besarnya kerja memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidupnya agama itu dengan perjuangan. Apabila ditinggalkan perjuangan agama, maka matilah agama. Agama akan jadi mundur dengan sebab kita meninggalkan perjuangan agama. Kita sebut dah cerita 3 orang para sahabat yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, yang mana dia tidak pergi peperangan Tabuk, sedangkan dia sendirinya sudah ada kelengkapan yang cukup. Ada 2 ekor kuda, ada dengan kelengkapan lain semua, ada belakang tubuh badan sihat molek. Setelah para sahabat pergi ke Tabuk, dia masih lagi, bukan dia tak pergi, dia nak pergi, tapi melengah-lengahkan, yang menyebabkan akhir sekali tak nak semangat dah, kerana ketinggalan sangat, tidak ada semangat. Lalu dia tidak pergi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Tabuk. Apabila Nabi, sebagaimana kita cerita dah pada minggu lepas, apabila Nabi balik daripada Tabuk, Nabi semayang di masjid, masing-masing pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan munafikin lebih kurang 80 orang lebih, bilangan mereka telah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beri berbagai-bagai alasan kepada Nabi, dan Nabi terima alasan mereka. Kerana Nabi hanyalah menghukum apa yang zahir sahaja. Apabila dia bagi alasan, Nabi terima, dan Nabi istighfar kepada mereka. Begitu juga dengan Ka'ab bin Malik ni datang. Sebelum daripada dia mari, macam-macam ada fikiran terlintas dalam fikiran dia, sehinggalah dia tanya ada orang lain yang serupa dia ni. Dia kata ada 2 orang lagi, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Dia kenal kerana dia ni terlibat dalam perang Badar, orang yang soleh. Dia kata dia akan bercakap benar depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana 2 orang ni telah menghadap Nabi dan bercakap benar. Dan memang apabila dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya dia, kenapa kamu tidak pergi berperang? Dia jawab, kalau aku nak bagi alasan, berbagai-bagai alasan aku boleh bagi, tapi hari ni aku tahu dah, kalau aku bagi alasan pun tidak selamat. Allah Subhanahu wa taala akan turun wahyu, akan dedah pembohongan aku. Aku nak cakap benar, tak ada apa-apa sebab. Aku tak pergi itu kerana sengaja, tidak mahu pergi.
Rasulullah sebut, ni benar. Cakap benar. Dan tunggulah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala hukum sendiri. Hukumnya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan hukumnya. Dan hukumnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenakan kepada 3 orang sahabat. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah ni, 3 orang Nabi sebut, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalatha. Nabi larang. Hukumnya semua para sahabat jangan bercakap dengan mereka. Pulau terus mereka ni. Jadi hukum pulau orang yang melakukan maksiat ni, para ulama menyebut boleh. Kalau sekiranya ada kepentingan, ada kebaikan dengan sebab kita pulau dia. Dengan sebab kita pulau dia, dia insaf, lalu dia bertaubat. Kembali semula kepada agama. Boleh. Tapi kalau sekiranya kita pulau dia semakin jauh daripada agama, tidak boleh. Tidak boleh kita nak pulau dia. Min baini man takhallafa anhu. Di kalangan orang yang tidak menyertai dalam peperangan Tabuk ni, 3 orang ni kena hukum. Orang munafikin selamat. Kerana dia bagi alasan kepada Nabi, selamat bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak selamat. Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawasanya mereka ni berbohong, berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fajtanabana an-nasu. Kata Ka'abnya, dengan sebab Nabi kata jangan bercakap, semua para sahabat pulau. 3 orang ni, walaupun ada sahabat baik, ada kawan baik, ada keluarga yang rapat, semua sekali pulau belaka kerana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni arahan Nabi. Au qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard. Ataupun kata perawinya Syak, mereka ni berubah dah sikap mereka dengan kami. Sebelum ni baiklah, bercakap, semua sekali kawan baik. Apabila Nabi arah, semua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bercakap. Sehingga ada para sahabat yang menangis. Kerana apa? Kerana sebelum ni terlalu rapat. Sekarang Nabi tak suruh bercakap, hanyalah dapat tengok sahaja, menangis, keluar air mata. Sedihnya. Tapi ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini patuhnya orang mukmin, para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuh para sahabat. Kalau kita agak masa duduk jauh-jauh, sore-sore tak ada orang tengok, kita kecek, kita bercakap. Tapi para sahabat tidak. Kerana ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah aku mari berasa tertekan. Tertekan perasaan sehingga aku berasa tidak pernah berlaku dalam hidup aku macam ni. Aku duduk satu tempat yang bukan tempat aku. Fama hiya bil ardi allati a'rif. Aku tidak pernah rasa, aku tidak pernah kenal tempat yang aku duduk ni macam ni. Keadaan orang tidak tegur belaka. Ni dia cerita satu persatu macam manakah hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kesalahan tadi. Kesalahan tidak menyertai peperangan Tabuk. Falabithna ala dhalika 50 lailah. Berlalu hukumnya tadi itu sepanjang 50 hari. 50 hari semua sekali berlalu. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. 2 orang lagi kawan aku, iaitu Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah ni, dia pergi mana?
pakai duduk atas rumah, tak turun-turun. Menangis hari-hari. Ya, menangis hari-hari. Kerana sedihnya. Kerana menyesalnya perbuatan tidak menyertai peperangan Tabuk. Bukan kerana marah ke Nabi, tak. Tak kena hukum tak. Kerana menyesalnya satu kesalahan besar yang telah buat tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Hari-hari menangis, menyesal tadi. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaum wa ajladahum. Fakuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimin. Dia kata aku ni tak serupa mereka kerana aku ni orang muda. Paling muda. Di kalangan 3 orang ni, dia lah orang yang paling muda. Jadi oleh kerana aku ni orang muda, maka aku tak ada di rumah. Aku tubik pergi masjid semayang bersama dengan para sahabat. Wa atufu fil aswaq. Aku pergi pasar. Ya. Wala yukallimuni ahadun. Walaupun aku pergi ke masjid, tak ada seorang yang tegur aku. Aku pergi pasar, tak ada seorang yang tegur aku. Macam mana perasaan ketika itu? Jadi ujian ini iman sahaja yang menentukan. Orang yang ada iman, maka dia akan tabah. Dia akan tabah menghadapi suasana ni. Kerana ini adalah hukumnya daripada Nabi, hukumnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang tak ada iman, dia akan berasa sakit hati, dia akan lari. Lari daripada Islam. Gapo dia lagu ni hukumnya, lagu ni tak boleh maaf. Ini iman yang menentukan. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Dan aku sendiri pun pergi jumpa Nabi, pergi kat Nabi, bagi salam ke Nabi. Wa huwa fi majlisihi ba'da salah. Nabi sebagaimana biasa, selepas daripada Nabi semayang kat, Nabi duduk dalam majlis bersama dengan para sahabat. Aku masuk dalam majlis Nabi, bagi salam. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddis salam am la. Apabila aku bagi salam, aku perhati kepada mulut Nabi. Aku perhati mulut Nabi ni bergerak tak. Nabi jawab tak salam aku. Walaupun tak terdengar suara, tak apa. Gerak mulut pun tak apa dah, menunjukkan dia tu jawab salam aku. Summa usalli qariban minhu. Kemudian aku semayang dekat dengan Nabi, belakang Nabi betul. Pergi semayang belakang Nabi. Wa usariquhun nazar. Aku curi-curi tengok ke Nabi. Nabi jeling tak kepada aku ni. Ya. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Apabila sudah semayang, Nabi paling tengok, Nabi tengok ke aku. Wa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Apabila aku tengok ke Nabi pula, dia pun paling kelais lagi. Kita pun berasa sakit jiwa. Tapi inilah kesalahan besar. Kerana meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan ini satu kesalahan besar. Satu kesalahan besar. Hatta idza tala zalika alayya min jafwatil muslimin. Sehingga lama dah para sahabat duduk di Madinah ni, pulau aku. Tak cara gapo satu kepada aku. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Aku seperti biasalah duduk di rumah puas. Biasa puas duduk di rumah, keluar daripada rumah, pergi ke kebun-kebun taman. Pergi ke kebun-kebun taman. Wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya. Aku pergi jumpa satu orang, iaitu Abi Qatadah. Aku jumpa dia, dan kerana dia ni sepupu aku. Sepupu aku, dan dia orang yang paling rapat dengan aku sebelum daripada ni. Orang lain tak cara belakang kat aku. Aku nak pergi jumpa dia. Fasallamtu alaihi. Aku pun bagi salam ke dia. Assalamualaikum. Fa wallahi ma radda alayya salam. Dia tak jawab apa salam aku. Ni siapa perekat jawab salam pun tak juga. Ni hukumnya kerana orang yang meninggalkan jihad. Siapa ke Nabi pulau, Nabi tidak jawab salam, para sahabat pun tidak jawab salam. Faqultu lahu. Aku pun berasa berduka cita. Aku sebut kepada dia sepatah.
Sedih telajak disebut kepada dia, ya Aba Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Aku sebut sepatah kepada dia, wahai Abu Qatadah, aku sanggup bersumpah dengan nama Allah. Aku sanggup wayak aku guna dengan nama Allah. Adakah kamu tahu aku ni sangat kasih kepada Allah dan Rasul? Mu pun tahu dah bahawasanya aku ni sangat kasih kepada Allah dan Rasul. Fasa kata, walaupun dia buat lagu tu, dia senyap tak kata apa. Fa'udtu fanashattuhu fasakata. Aku pergi lagi, aku sebut dengan bersungguh kepada dia, tanya dia sekali lagi, tanya dia sekali lagi, tapi dia tetap senyap, tak kata apa. Tak kata apa, bukan tak saya bercakap, kerana ini adalah arahan Nabi. Dia tak bercakap langsung. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Akhir sekali dia ni sedih telajak, nak tak saya jawab, bukan, dia pun sebut Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sahaja yang lebih mengetahui. Mu kata mu kasih kepada Allah dan Rasul, hak kasih tu hak duduk dalam hati, tak ada siapa dia tahu. Allah dan Rasul sahaja yang lebih mengetahui. Fafadat ainaya. Apabila dia jawab lagu tu, lalu menitihlah air mata aku. Sedih telajak, duka cita telajak. Tak ada seorang pun layan aku. Tak ada seorang pun layan aku. Ya. Semua sekali pulau aku tak mau bercakap dengan aku. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Aku pun paling punggung sehingga aku ni sapa ke pagar. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. Tubik balik pergi jalan ke tempat lain pula. Masa aku duduk tengah-tengah berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam. Tiba-tiba ada seorang petani. Petani yang bawa barang perniagaan dia daripada Syam mari jual ke Madinah ni. Mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil Madinah. Orang yang bawa mari makan ni mari jual di Madinah. Bawa makan ni daripada Syam. Syam sekarang di Syria lah. Di Suria tu dia bawa mari makan ni ke Madinah. Yaqul man yadullu ala Ka'b bin Malik. Dia tanya orang. Dia kata siapa dia boleh tunjuk ke hamba ni nama seorang Ka'b bin Malik. Siapa dia kenal tolong tunjuk kepada saya. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya. Maka para sahabat pun tunjuklah betul aku duduk dekat tu. Dia kata tentulah. Itulah kalau kenal kat tu. Dialah Ka'b bin Malik tu. Hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Apabila orang tunjuk kata tu Ka'b bin Malik, lalu dia pun mari selalu jumpa hamba. Mari jumpa hamba, mari jumpa saya. Hala sepucuk surat. Dan surat itunya daripada Raja Rom. Raja Rom yang duduk di Yaman. Malik Ghassan ni raja di Yaman. Yang mana raja tunya di bawah taklukan Rom. Pada ketika tu nama dianya Jabalah bin Ayhum. Raja pada ketika itu. Wa kuntu katiban. Kebetulan akunya pandai baca. Ketika itu jarang orang. Para sahabat sendirinya ramai yang buta huruf. Tidak pandai baca. Jarang sangat orang yang pandai baca ni. Faqara'tuhu fa idza fi. Aku pun buka surat, baca surat yang diutus, yang diatas oleh Raja Rom tadi, Raja Ghassan tadi. Isi dia sebut amma ba'd.
Adapun selepas itu fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Tulisan pertama lagi dia kata telah sampai berita kepada aku bahawasanya kawan kamu hok duduk puja, hok duduk sanjung selama kini ni, dia telah tak hira dah kepada kamu. Walam yaj'alka Allahu bidari hawan wala madyatin. Dia kata tak ada pasal dah mu duduk di negeri ya hina dina kamu. Tak ada orang kecek denganmu, tak ada orang layanmu. Ya? Hina dina, tak ada guna dah kalau kamu duduk situ. Yang mana kamu ni tak ada hak gapo. Orang tak layan gapo satu kamu. Falhaq bina nuwasika. Dia kata aku nyo buka pintu seluah-luahnya untuk terima kamu. Mari duduk sinilah. Aku terima mu. Ini satu ujian lain. Ujian yang pertama hukumnya Nabi. Pulau Nabi pula semua para sahabat ni tak kecek sehingga dia menangis. Tertekan perasaan. Ujian yang keduanya datang surat jemput. Pihak musuh ambil kesempatan untuk jemput. Mari. Tak ada guna dah duduk sana pun. Tak ada guna dah. Mari bersama dengan kami. Untuk lawan dia balik. Ini jemputan daripada pihak musuh. Faqultu hina qara'tuha. Aku pun sebut selalu. Keluar perkataan daripada mulut aku ketika aku baca surat tadi. Keluar selalu daripada mulut aku. Wa hadhihi aidan minal bala'. Aku kata ni juga ujian Tuhan. Bala juga. Aku tak pergi perang dulu, satu bala dah. Yang menyebabkan aku dihukum. Sekarang ni, satu bala besar juga. Satu bala besar juga. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha. Aku pun tidak kata nak taruh gapo surat, tak ada. Pakai gupa masuk dapur, bakar api selalu. Tak ada pasal ni. Ni karut belakang ni. Kerana ujian boleh menggugak keimanan. Jadi di sinilah terujinya keimanan kita. Kita ni orang berimeh, kalau tidak berimeh, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sahabat yang tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Proses taubat dia tu beberapa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta idza madat 40 minal 50. Sehingga berlalu 40 hari. Daripada 50 hari tadi sehingga berlalu 40 hari. Wastalbatal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatin. Dia semua sekali 50 hari. Apabila sampai 40 hari, Nabi atas. Tak turun wahyu sehingga 40 hari tak ada. Lagu mana hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Nabi atas wakil. Nabi atas wakil jumpa dengan aku, kata dia. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila mar'ataka. Wakil ni mari royak kata arahan Nabi yang kedua. Arahan Nabi yang kedua ni merupakan ujian juga. Ujian. Iaitu Nabi mengarah kepada Ka'ab bin Malik dan juga 3 orang semua sekali lah. Iaitu supaya kamu duduk berpisah dengan isteri kamu. Jangan duduk sekali. Duduk lain-lain. Faqultu utalliquha. Nabi suruh berpisah tu. Aku pun tanya pasal tak jelas. Adakah aku kena cerai dia? Berpisah tu dengan mana aku kena cerai dia ke? Amadza af'al? Ataupun aku kena buat mana? Aku perlu buat macam mana? Faqala la. Dia sebut tidak. Nabi bukan suruh cerai, tidak.
bal i'tazilha fala taqrabannaha. Nabi kata, mu jangan tidur sekali dengan isteri kamu. Kamu kena tidur suku-suku dengan isteri kamu. Ini hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika. Kemudian wakil tadi, Nabi puata juga wakil kepada dua orang lagi. Sahabat aku yang kena hukum serupa dengan aku juga. Faqultu limraati. Dia hukumnya sama juga. Nabi larang duduk sekali dengan isteri. Lalu aku pun sebut kepada isteri aku, ilhaqi bi ahliki fakuni indahum. Aku pun sebut kepada isteri aku kata baliklah balik rumah ayah lah. Duduk sana hatta yaqdi Allahu fi hadzal amr. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala buat keputusan tentang kisah aku. Allah Subhanahu wa taala turun sendiri keputusan, baru balik semula di rumah. Dia hantar balik rumah ayah dia, rumah tua dia, balik duduk seorang dia. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tunya, isteri Hilal bin Umayyah ni pergi menghadap Nabi. Pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat lahu, lalu dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu khadim. Dia rayak ke Nabi, dia kata Hilal bin Umayyah ni, dia ni orang tua, tak ada buat apa satu. Dan dia tidak ada khadim. Tak ada orang yang berkhidmat kepada dia. Orang tolong dia tak ada. Dia ni tak nak buat apa satu. Kalau amo tinggal dia agak, tak boleh nak buat apa satu, nak masuk, nak berapa pun tak boleh belaka. Pasal dia tu uzur, tua dah. Fahal takrahu an akhdumahu. Tak boleh ke hamba nak khidmat kepada dia? Dia tanya Nabi. Qala la. Kamu tak suka ke aku nak khidmat kepada dia saja? Kamu tak suka ke? Dia kata tidak. Boleh aku bagi kepada kamu. Kalau mu nak khidmat kepada dia boleh. Walakin la yaqrabannaki. Cuma jangan tidur sekali. Jangan tidur sekali denganmu. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin illa syai'. Dia kata dia tu tidur sekali, kalau tidak tidur sekali serupa aja. Ya? Tak ada nafsu kepada orang tidur dah, kita kata. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Dia pun sapa ke Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah ni bermula daripada kamu buat keputusan kena pulau, dia menangis sehingga ke hari ni, tak berhenti-berhenti lagi menangis. 40 hari dah. Hari-hari duk menangis hari-hari. Ya? Faqala li ba'du ahli. Nabi bagi izin. Apabila ada beberapa orang keluarga aku tahu bahawasanya isteri Hilal bin Umayyah ni pergi minta izin dengan Nabi untuk khidmat kepada Hilal bin Umayyah, Nabi beri. Lalu keluarga aku sebut kepada aku, mari jumpa aku. Dia kata, aku nak satu berita baru ni. Isteri Hilal bin Umayyah pergi menghadap Nabi, dia minta izin dengan Nabi supaya dia nak khidmat kepada Hilal bin Umayyah. Nabi benar. Jadi aku nak cadang kemunya, law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mar'atika. Lagu mana mungkin menghadap kata. Dia minta dengan Nabi supaya bolehlah isteri hamba khidmat kepada hamba kata ni. Ya. Isteri saya ni khidmat kepada saya. Gi orang pujuk dia supaya pergi jumpa Nabi. Faqad adina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Nabinya telah bagi izin kepada isteri Hilal bin Umayyah boleh khidmat kepada dia. Dia sapa kepada Ka'ab bin Malik. Faqultu, apabila dia sebut lagu tu kepada aku pun sebut kepada dia.
Aku sebut balik kepada dia, la asta'dinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dak, hamba tidak akan pergi menghadap Nabi. Hamba berasa malu. Tak tergamuk terlajak nak pergi menghadap Nabi, nak minta. Tidak, hamba tidak akan pergi. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba sendiri, saya sendiri tidak tahu gapo Nabi akan kata kepada aku. Sekarang ni pun berasa sakit jiwa dah. Kalau Nabi keluar kata-kata talih, Nabi hukum hak lain pula, lagi sakit jiwa. Tak payah pergilah. Tak payah pergi, kata dia. Idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syabun. Akunya minta izin supaya isteri aku khidmat kepada aku, sedangkan aku ni orang muda. Hilal bin Umayyah tak apalah kalau dia pergi minta izin pun, pasal dia orang tua. Tapi aku ni tak padan. Dia pergi minta izin, malu dia pasal aku orang muda. Falabistu bidzalika 10 layalin. Sehinggalah aku berterusan sehingga 10 hari. Sampai 50 hari. Ni cerita dia sehingga 50 hari dah. Fakamula lana 50 lailah. Maka cukuplah bilangi 50 hari tadi, 50 hari 50 malam, min hina naha an kalabina, bermula ketika Nabi larang para sahabat bercakap dengan kami. Summa sallaitu salatal fajri, kemudian kami pun sembahyang subuh. Ni cerita lain pula ni. Habis dah. Tempoh hukumnya tadi tu habis dah. Sehinggalah kami satu pagi tu pergi sembahyang subuh. Sembahyang subuh di rumah lah. Tak pergi sembahyang sekarang dengan masjid Nabi dah. Duduk di rumah. Pada pagi hari yang ke-50 tu, ala zahri baitin min buyutina, kami sembahyang subuh di rumah kami. Sembahyang subuh di rumah. Fabaina ana jalisun 'ala al-halil lati dzakarallahu ta'ala minna. Dia kata supaya biasa lepas pada sembahyang agak duduk berzikir sehingga terbit matahari. Ni waktu yang disunatkan kita berzikir. Lepas pada sembahyang subuh ni termasuk dalam waktu yang disunatkan. Kalau kita ni tak ada kerja, yang penting maka molek benar kita ambil peluang ni berzikir. Para sahabat Nabi nya mereka mengambil peluang lepas subuh sehingga terbit matahari. Dan Nabi ajar zikir-zikir maksur, zikir-zikir ya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedah pun banyak dijual, dia tulis al-maksurat. Dalam internet pun ada, kita tulis al-maksurat, tobik. Kemudahan banyak, cuma kita nak amal sahaja. Kalau kita boleh amal, maka itulah yang terbaik kepada kita. Lepas pada sembahyang subuh, kita ambil peluang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kita ni ada kerja, nak pergi pejabat ke, itu lain lah. Kalau kita tak ada kerja, maka kemudian benar kita ambil peluang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Akunya masih lagi terasa bumi ni sempit. Jiwa aku ni berasa tertekan sangat. 50 hari dah ni. Kemuncak lah kita kata, sampai ke tahap kemuncak dah. Sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in. Tiba-tiba aku dengar satu laungir suara di atas tempat tinggi, atas tanah tinggi, atas bukit. Dia naik atas tempat tinggi itu, yaqulu bi'ala sautihi, dia laung dengan sekuat-kuatnya, ya Ka'b bin Malik abshir. Dia rakyat, wahai Ka'b bin Malik, satu berita gembira untuk kamu, satu berita gembira untuk kamu. Fakharartu sajidan, apabila aku dengar berita gembira ni, aku sujud selalu, kerana aku tahu sudah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah datang keputusan daripada Allah. Aku terus sujud syukur. Sujud syukur.
Wa araftu annahu qad jaa farajun. Dan aku pun tahu dah, sudah tentu ini adalah satu data keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hati, satu kelapangan, satu kelapangan. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi ta'ala alaina hina shalla salatal fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam istihar. Masa semaya subuh tu Nabi istihar kepada para sahabat semua sekali. Sudah semaya subuh, Nabi pun kata, tuan-tuan semua, amun nak royak satu berita gembira besar hari ininya, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah terima taubat saudara kita Ka'ab bin Malik. Allah Subhanahu wa taala turun wahyu menjelaskan, memberitahu bahawasanya Tuhan ni telah menerima taubat dia. Masa para sahabat pergi sembahyang subuh, fadhahaban nasu yubashshirunana. Para sahabat ni apabila dengar begitu suka terlajak. Kerana para sahabat ni sayang kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, khususnya orang yang beriman. Sayang terlajak. Tapi kerana ini adalah arahan agama, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka wajib tu. Apabila Nabi sebut kata Allah telah terima taubat dah, cukup gembira. Terlalu gembira. Fadhahaba qibala sahibayya mubashiruna. Pergi pula orang lain, pergi kepada dua orang sahabat aku, pergi royak berita gembira tadi. Tiga orang ni telah datang kelapangan daripada Allah, telah datang keputusan daripada Allah. Tuhan terima taubat dah. Dua orang ni. Waraqada rajulun ilayya farasan wasa'a sa'in min aslama qibali. Dan ada orang tu kerana berebut nak pergi royak kepada aku dan dua orang lagi ni, berebut balik cepat nak pergi sapa berita ni. Ada orang yang naik kuda, pergi pacuk kuda dengan begitu derah. Ada orang daripada kabilah Aslam, pergi jumpa dengan aku. Wa aufa 'alal jabali. Takut dia orang lain sapa dulu, dia pergi naik atas bukit, pakai laung atas bukit lalu, supaya suara dia sapa kepada Ka'ab bin Malik selalu. Ini satu berita gembira yang sangat besar ni. Fakana sautu asra'a minal faras. Orang hak naik kuda ni, dia tahu dia pakai naik kuda belakang dia naik atas bukit royak, laung di atas bukit. Jadi suara tadi tu lebih laju, lebih cepat daripada kuda. Hak orang dengan kuda nak pergi di rumah, nak pergi royak ni, dia dah ke dia dulu, untuk beritahu tadi. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni. Apabila datang hak orang laung atas bukit tadi, mari jumpa aku. Lepas pada dia laung tu, dia mari di rumah aku, dia mari jumpa aku, dan dia beritahu pula kepada aku, naza'atu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bisyaratihi. Aku ni kerana suka terlajak dengan berita gembira tadi. Apabila dia mari, aku berasa terhutang budi kepada dia. Aku pecah dua lah baju aku beri ke dia. Aku pecah baju, kemudian aku bagi kepada dia. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Dia kata aku ni ada dua lah baju tu je, aku beri ke dia belaka. Kerana suka terlajak. Tak apalah hilang pun. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku ni tak ada baju, aku pergi pinjam dengan orang pula. Baju aku beri dah kepada orang lain. Kerana dia mari royak berita kepada aku ni, aku suka terlajak, beri ke dia, hadiah kepada dia baju. Dan aku pinjam dengan orang lain. Aku pakai baju tadi, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yatalaqqani an-nasu faujan. Masa aku pergi jumpa Nabi ni, berduyun-duyun orang mari jumpa dengan aku, yuhanni'unani bitaubah, ucap tahniah kepada aku, tahniah lah, kerana Allah Subhanahu wa taala telah terima taubat kamu. Mari ucap tahniah kepada aku. Wa yaquluna li, mereka sebut kepada aku, litahnika taubatullah alaika, aku nak ucap tahniah kepada kamu dengan sebab taubat Allah kepada kamu. Jadi taubat Allah kepada kamu tu mengucap tahniah kepada kamu. Hatta dakhaltul masjidah, sehinggalah aku masuk ke masjid, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Masa tu aku tengok nabinya duduk sebagaimana biasa, para sahabat duduk keliling dia. Dia duduk mengajar dalam masjid Nabi duduk berkecek dengan para sahabat. Faqama Talhah bin Ubaidillah, orang yang pertama sekali bangun apabila nampak aku masuk masjid ni, iaitu Talhah bin Ubaidillah. Dia orang yang pertama bangun. Yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani, dia hunggar mari pintu masjid, mari jumpa dengan aku dan mari bersalam dengan aku dan ucap tahniah kepada aku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu, orang muhajirin, orang Mekahnya tak bangun belaka, dia seorang. Dia sebagai wakil muhajirin yang pergi ucap tahniah kerana Allah Subhanahu wa taala telah terima taubat dia. Fakana Ka'bun la yansaha li Talhah, dengan sebab Talhah ni orang pertama mari ucap tahniah, mari ra'i dia, maka dia tidak pernah lupa jasa besar Talhah tadi. Besar, jasa besar dia tadi, dia kata dia tak pernah lupa ni. Qala Ka'ab, kata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulullah, apabila aku masuk dalam masjid bagi salam ke Nabi, qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur, Nabi pun jawab salam dan aku tengok muka Nabi ni bercahaya, bersinar, berseri, sukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana terlalu gembira. Kerana apa? Kerana Allah telah menurunkan taubat, telah menerima taubat para sahabat. Bukan Nabi nak pulau, dia suka dengan sebab pulau. Kerana itu adalah arahan daripada Allah, maka Nabi buat. Apabila Nabi terima taubat, maka dia ni sangat suka terlanjur. Fakana Ka'bun qala Ka'bun falamma abshir bi khairin yaumi marra alayka mundu waladatka ummuk. Nabi sebut kepada aku, Nabi kata, satu berita gembira yang kebaikan yang kamu tidak pernah dapat. Semenjak kamu datang ke dunia ni, kamu tidak pernah dapat kebaikan sebagaimana kamu dapat kebaikan hari ni. Satu kebaikan besar yang Tuhan bagi kepada kamu. Faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Aku pun tanya Nabi, aku tanya, kebaikan tadi mari daripada muka kamu kah yang memaafkan aku, ataupun Allah sendiri yang istihar telah terima taubat? Dia tanya Nabi. Qala la bal min indillah. Nabi kata, tidak, bukan daripada aku, daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini mahanya. Kerana Allah istihar telah terima taubat. Kita sendiri yang bertaubat daripada dosa, kita tidak tahu Tuhan terima ke tak pun. Kita tidak tahu. Cuma kita kena yakin Tuhan terima. Adapun tiga orang para sahabat ni, Allah Subhanahu wa taala istihar sendiri, Tuhan telah terima taubat kesalahan yang mereka telah lakukan tadi. Sudah tentu satu berita gembira. Satu berita gembira. Kerana Allah Subhanahu wa taala terima taubat. Tidak kata berita gembira dengan sebab kita dapat isteri, dapat anak, dapat nikmat. Bahkan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang mukmin khusus, tidak bagi kepada orang lain, iaitu Tuhan terima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu.
Para sahabat ni kenal dah Nabi. Kenal dah Nabi-Nabi ni, kalau dia gembira, nampak muka dia ni berseri-seri. Muka dia ni berseri-seri. Hatta ka'anna wajhu qita'atu qamarin. Lagu mana berseri? Seolah-olah muka Nabi ni serupa dengan bulan. Bersinar. Para sahabat cukup kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tengok Nabi hari ni begitu suka terlaja. Muka dia berseri-seri. Wa kunna na'rifu dhalika minhu. Dia kata kami kenal benar lah. Para sahabat kata kami kenal benar Nabi ni. Kalau dia nak marah macam mana, dia gembira macam mana. Kami kenal benar kerana kami duduk dengan Nabi lama. Falamma jalastu baina yadayhi, manakala aku duduk depan Nabi, mari duduk depan Nabi, qultu ya Rasulullah, aku pun sebut wahai Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Dia kata kerana bersyukur kepada Allah, Tuhan bagi nikmat yang sangat besar kepada aku, Tuhan terima taubat aku. Tuhan terima taubat aku, maka aku nak sedekah harta aku pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak wakaf harta aku ni pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai syukur. Sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab kita ni dapat nikmat berapa semua sekali ni, kita kena bersyukur. Bersyukur, sama ada paling kurang kita sebut alhamdulillah, harta paling kurang. Kalau tidak agak, kita sedekah harta kita kepada orang lain sebagai satu syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita sakit lama, kita kata sakit, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan balik, sembuh balik penyakit kita, maka kita kena bersyukur. Bersyukur tu sama ada kita nak buat makan ke, ataupun kita sedekah kepada orang miskin di atas nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut kepada aku, Nabi sebutnya, amsika alaika ba'dha malika. Kamu kata kamu nak sedekah tu tak apalah, cuma jangan sedekah semua. Kamu kena taruh separuh. Jangan sedekah semua harta kamu. Nabi ajar. Para ulama menyebutnya, ada juga di kalangan para sahabat yang sedekah semua harta, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Dia sedekah semua harta. Jadi hukum kita sedekah semua harta ni boleh ke tak boleh? Tengok keadaan. Kalau sekiranya kita tidak ada tanggungnya, dan kita boleh bersabar dengan hidup susah, kita boleh sedekah semua harta. Anak kita besar-besar belaka dah, ataupun kita tak ada anak, ataupun anak kita besar-besar belaka dah, kita tidak tangguh dah, kita nak sedekah harta kita semua sekali. Dan anak kita pun seni-seni belaka, maka ketika tu kita boleh sedekah semua sekali. Tapi kalau kita ada masih lagi menanggung anak-anak belajar, anak hak kecil pun ramai lagi, dan juga ada anak hak miskin pun ada lagi, maka kita tinggal kepada anak kita sebagai harta saka lebih baik daripada kita sedekah kepada orang lain. Kita pera anak kita, kita sara anak kita lebih baik daripada kita sedekah kepada orang lain. Kerana kita sara anak kita, kita tinggal harta saka kepada anak-anak kita yang susah-susah ni, dengan sebab susah tadi, seperti kita bersedekah juga. Kita boleh pahala juga. Fahuwa khairul laka, maka dia lebih baik kepada kamu. Kamu tak sedekah semua harta lah, separuh kamu sedekah, separuh kamu simpan. Faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Dia kata tak apalah kalau Nabi sebut lagu tu juga. Jadi aku setuju bahagian aku di Khaybar. Khaybar ni asalnya tempat orang Yahudi. Apabila orang Yahudi ni khianat kepada Nabi pergi serang orang Yahudi di Khaybar ni, dia hambak dia daripada Khaybar. Jadi banyaklah harta-harta peninggalan orang Yahudi, tanah dia, berapa semua harta dia ni
maka dibahagikan kepada para sahabat. Termasuklah juga kepada Ka'ab bin Malik dapat satu bahagia daripada harta rampasan perang di Khaybar. Jadi dia kata tak apalah, harta aku ada di Khaybar tu aku simpan. Hak lain tak kena sedekah belaka. Wa qultu ya Rasulullah innallaha ta'ala innama anjani bis-sidqi. Dia ayat ke Nabi lagi, wahai Rasulullah, sebenarnya aku yakin benar-benar Allah telah menyelamatkan aku dengan sebab aku benar. Aku bercakap benar. Sebab itulah besar sebenarnya. Kita bercakap benar ni besar. Besar. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pertolongan kepada kita dengan sebab kita bercakap benar. Sebagaimana Ka'ab bin Malik ni, Tuhan terima taubat dia dengan sebab dia bercakap benar. Wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Dan di antara taubat aku ni, aku berjanji denganmu, umur yang masih baki lagi yang aku ada ni, aku akan bercakap benar sama. Aku tidak akan bercakap bohong. Aku berjanji aku akan bercakap benar sehingga aku mati. Selepas daripada ni aku akan bercakap benar. Berterusan sama-sama. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah taala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah taala. Dia kata, demi Allah aku tidak pernah tahu satu orang pun di kalangan para sahabat Nabi, orang Islam zaman Nabi ni orang yang Tuhan telah uji dia dengan sebab dia ni bercakap benar, semenjak aku sebut kepada Nabi SAW lebih baik daripada Allah menguji aku. Maknanya dengan sebab aku bercakap benar ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah uji aku sehingga orang ni pulau aku, sehingga bermacam-macam ujian. Ujian tadi tu untuk mengangkat keimanan kita, untuk mengangkat keimanan kita. Dengan sebab kebenaran dia bercakap benar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat keimanan. Ni kelebihan bercakap benar. Wallahi ma ta'ammadtu kadhibatan mundu qultu dzalika li Rasulillah. Dia kata, semenjak aku royak ke Nabi, aku ambil berjanji dengan Nabi untuk nak bercakap benar ni, aku tidak pernah berdusta walaupun satu perkataan. Sekali hal kecil pun aku tidak pernah berdusta. Ila yaumi hadza, siapa ke saat ni, kata dia, aku tidak pernah berdusta. Wa inni la arju an yahfazani Allah taala fi ma baqiya. Dan selepas daripada ni pun aku mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara aku supaya aku ni sentiasa bercakap benar sama. Dalam hadis banyak kita dapati kelebihan orang yang bercakap benar. Kelebihan banyak. Hak besar sekalinya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dengan kita, orang yang bercakap benar ni. Qala fa anzalallahu ta'ala, lalu kata dianya, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat Quran. Dalam surah At-Taubah Tuhan sebut, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar. Sesungguhnya Allah telah terima taubat ke atas Nabi, orang muhajirin dan orang ansar. Alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Orang-orang yang mengikut Nabi pada masa susah, iaitu dalam peperangan Tabuk. Allah Subhanahu Wa Taala istihar permulaannya Tuhan terima taubat Nabi. Nabi tak ada buat dosa apa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan jihad ni satu pengampunan dosa yang besar dan satu amalan yang mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah sampai kepada ayat innahu bihim raufur rahim.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang dan Maha mengasihani terhadap mereka, terhadap hamba-Nya. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan ke atas 3 orang yang tidak menyertai dalam perang Tabuk tu, hatta idza dhaqat 'alaihimul ard, setelah Nabi buat keputusan, Nabi pulau mereka, dan mereka rasa bumi ni sempit. Bumi ni sempit dah. Bima rahubat, dengan sebab ujian yang mereka hadapi tadi. Hatta balagha, sehingga sampai kepada ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat ni ayat pengistiharan taubat kepada 3 orang. Tuhan sebut selalu wa'ala thalathah, kepada 3 orang yang telah dipulau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diuji, maka mereka ni telah diterima taubat. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka. Jadi istimewanya mereka ni, Tuhan telah istihar, telah terima taubat mereka. Qala Ka'ab, kata Ka'ab, wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin. Kata Ka'abnya, demi Allah, aku ni tidak pernah dapat satu nikmat yang Tuhan beri kepada aku ba'da idh hadani Allahu lil Islam, selepas aku masuk Islam ni, a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar, nikmat yang paling besarnya ialah yang aku dapat, yang aku rasa dalam diri aku, iaitu aku bercakap benar depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladina kadzabu. Kalau sekiranya salah aku ni pergi pelawak depan Nabi, masa aku pergi menghadap Nabi, aku pergi pelawak, bercakap bohong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu aku termasuk di kalangan orang-orang yang dimusnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang munafikin, mereka bercakap bohong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tu tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mereka tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala qala lil ladzina kadzabu, Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut juga cerita orang yang berbohong depan Nabi. Tuhan sebut hina anzalal wahya syarra ma qala li ahadin, ketika Tuhan buat turun wahyu, seburuk-buruk perkataan, seburuk-buruk ucapan yang disebut kepada seseorang. Faqala Allah taala, Tuhan sebut dalam Qurannya, sayahlifuna billahi lakum. Orang-orang munafikin ni kerja mereka berbohong. Dan apabila mereka pergi mengadap kamu bagi berbagai-bagai alasan, mereka sanggup bersumpah kepada kamu bahawasanya mereka ni bukan kata tak segi, nak pergi sungguh, alasan hamba ni benar. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu kembali kepada mereka, litu'ridu anhum, supaya kamu lepas tidak kenakan sebarang hukum terhadap mereka. Fa'aridu anhum, hendaklah kamu berpaling daripada mereka, jangan layan. Hani ni puak-puak topakan munafikin ni, innahum rijsun, sesungguhnya mereka ni adalah najis. Tuhan kata ni najis, ni puak-puak najis, kotor terlajak. Orang yang kotor, wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap dosa yang mereka telah lakukan. Ini satu kata-kata, satu ucapan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala tuju kepada orang yang berbohong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, yahlifuna lakum litardau anhum. Sebenarnya mereka tu sanggup pergi bersumpah depan kamu, tujuannya supaya kamu setuju, kamu terima alasan-alasan mereka. Fa in tardau anhum, sekiranya kamu terima, wahai Muhammad, kalau kamu terima pun alasan mereka, aku nak ayat kamu, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, Allah tetap tidak redha terhadap kaum yang fasik.
Kaum yang tak ada batasan agama. Hidup tak ada batasan agama, tak tahu dosa pahala ni. Tuhan tidak redha. Walaupun kamu redha, kamu istighfar kepada mereka, tapi Tuhan tidak terima. Hak ya, kamu istighfar kepada mereka. Dengan sebab mereka ni orang munafikin. Qala Ka'bun, kata Ka'ab lagi, kunna khullifna ayyuha thalathah an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah hina halafu lahu. Kata Ka'abnya, mujurlah kita ni tidak termasuk dalam, kita 3 orang ni tidak termasuk dalam orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cela mereka. Dalam ayat tadi, orang munafikin yang pergi menghadap Nabi, sanggup bersumpah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup berbohong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'ahum wastaghfara lahum. Apabila dia ayat lagu tu, Nabi dia sanggup berbai'ah dengan Nabi. Nabi pun istighfar kepada mereka. Ni mereka ni. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tangguh kiskan. Ni insya-Allah cerita dia panjang lagi. InsyaAllah sekali lagi kita akan berhabis cerita dia ni. Cerita Ka'ab ni insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.